Memorandum Persefahaman MOU telah ditandatangani melibatkan Perbadanan Pembangunan Minyak dan Gas Sabah SOGDC bernilai lebih 19.8 bilion ringgit. Ia berlangsung sempena ulang tahun pertama Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Majlis tersebut disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Antara MOU terlibat adalah ADSI Engineering Sdn Bhd diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Mazlan Abu Bakar, sementara SOGDC diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Haji Kadar Haji Damsal dengan pelaburan bernilai 900 juta ringgit. Tentatively, we expected to be kick off within end of this year. So now we are about to prepare all the design. Now we are looking into 200 megawatt, and we intend to increase it to second phase, later stage, by the year 2024. Melalui pembangunan loji ini, SOGIP dan industri petrokimia di Sabah akan memperoleh penjanaan kuasa yang mampan serta mampu menarik lebih ramai pelabur luar. 5 syarikat lain turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama SOGDC dengan nilai 19.8 bilion ringgit. Antara syarikat terlibat adalah Sangshi Construction Investment Group SCIG, Petro Venture Energy Sdn Bhd dan Global Tech and Sisma Energy. Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah kini mampu memberikan perkhidmatan penyiaran lebih menyeluruh dan berkualiti melalui kelengkapan kenderaan digital Satellite News Gathering DSNG. Dilancarkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa di ruang legar Kompleks KCOM Kota Kinabalu. Kenderaan ini sesuai dengan bentuk muka bumi di Sabah, khususnya di pedalaman. Menjelaskan perkara berkenaan dalam sidang media, Tan Sri Anwar berkata DSNG ini juga mampu memberi lebih liputan berita dan penerbitan TV secara langsung dari lokasi dengan kualiti penyiaran berdefinisi tinggi HD. Sebab bencana kita tak tahu nak berlaku tempat yang bagaimana. Biasanya bila kita berlaku bencana kita ada problem. Kalau kita operate secara biasa, kamera kita kena bergantung kepada kabel dan bergantung pada bekalan elektrik. Jadi sekarang itu tak perlu lagi. Dan kamera boleh buat multi kamera. Mungkin 3 kamera boleh buat operasi serentak. Tak payah pakai kabel dan dapat penghantaran menggunakan perkhidmatan satelit. Tambah beliau, DSNG ini juga boleh beroperasi di kawasan pedalaman atau kawasan bencana tanpa bekalan elektrik maupun talian internet. Sebelum itu, Tan Sri Anwar sempat bersiaran langsung di Selamat Pagi Malaysia meninjau peralatan kenderaan DSNG serta menandatangani buku pelawat. Bersempena sebutan RTM ke-76 pada 1 April ini, antara lain kita akan mengimbas perkembangan, peranan dan tanggungjawab media elektronik kerajaan khususnya di Sabah. Kali ini dibawakan bingkisan khas dari stesen Radio Keningau FM yang mula diwujudkan pada 1 Januari 2009 bertempat di aras bawah Rumah Persekutuan Keningau. Dengan tagline, "Hebat syoknya." Ternyata permata maklumat di pedalaman ini benar-benar mendapat sambutan pelbagai peringkat. Rakan setugas Dulis Simon ada butirannya. Keningau FM, karawahan maya frekuensi. Pewujudan stesen radio ini merupakan inisiatif Datuk Haji Sairin Karno, pada masa itu merupakan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Wakil Rakyat Liawan, dan pada 25 April 2008 Menteri Penerangan Datuk Ahmad Sabri Cek telah mengumumkan persetujuan menubuhkan sebuah stesen radio di daerah Keningau. Pendengar sekitar pedalaman Sabah boleh mengikuti siaran stesen radio ini di frekuensi 94.7 dan 98.4 MHz. Bersiaran bermula pukul 7 pagi sehingga 5 petang setiap hari dalam 3 siaran bahasa, iaitu Melayu, bahasa etnik Dusun dan bahasa etnik Murut. Mencecah usia lebih sedekat, stesen Radio Keningau FM memiliki 25 kaki tangan dengan pencapaian antaranya Johan, naib Johan dan tempat ketiga pada pertandingan Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2013, peringkat negeri, jabatan dan kementerian di Putrajaya. Sebaik saja dilancarkan, stesen radio ini bukan saja bersiaran di konti, tetapi juga turun padang mendapatkan bahan karya tempatan yang semakin pupus melalui program tonggak jejak masyarakat turun ke desa mendekati penduduk pelusuk pendalaman, sekaligus platform mengetengahkan keperluan untuk diajukan kepada pihak berwajib. Harapan saya agar Keningau FM sentiasa
menjadi bualan tidak kira di masyarakat pedalaman maupun masyarakat di sekitar Sabah, di seluruh Sabah amnya. Dan semestinya Kening FM mampu melakar sejarah dan mampu menjadi batu loncatan kepada semua stesen di seluruh Sabah. Pengurus, staf-staf dan DJ-DJ Kening FM yang begitu bertugas lumus untuk mendapatkan berita-berita yang jitu dan yang jati untuk didengari oleh para pendengar di bahagian pedalaman ini. Kira daerah Keningau ini amat beruntunglah sebab ada salah satu RTM yang dapat memberikan maklumat yang sahih dan tepat, dan secara tidak langsung juga dari segi lagu-lagu yang dihiburkan banyak lagu tempatan lah. Seluruh warga PDRM IPD Keningau mengucapkan selamat hari RTM kepada semua warga kerja RTM khususnya di daerah Keningau. Terima kasih kerana sentiasa bekerja sama dengan pihak PDRM dalam menguatkuasakan undang-undang. Sememangnya, siaran radio di pedalaman Sabah amat relevan khususnya dalam menyalurkan maklumat terkini selain menjadi pelengkap siaran radio dan TV milik RTM di peringkat negeri maupun nasional. Berita baik bagi masyarakat di pendalaman ini. Pada 1 April sempena sambutan Hari RTM dan menjelang bulan Ramadan yang tidak lama lagi, siaran Radio Keningau FM akan mula bersiaran bermula 7 pagi sehingga 7 malam di frekuensi 94.7 MHz dan boleh didengari di RTM Klik. Keningau FM, hebat sioknya. Duli Simon, Berita RTM. Tidak sampai seminggu lagi, suasana Ramadan kini jelas terasa. Telah berlangsung penganjuran program Istiqbal Ramadan di Masjid Daerah Putatan khusus memperingatkan umat Islam mengenai amalan-amalan selain mempertingkatkan ibadah. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Dato' Aziz Bongsu berkata umat Islam perlu bersedia menyambut Ramadan khususnya bagi memperbaiki puasa, solat tarawih, membaca Al-Quran, belajar untuk lebih bersabar dan lain-lain. Segala persiapan hendaklah dilakukan seawal mungkin supaya puasa nanti menjadi yang istimewa. Beliau berkata demikian semasa menjadi salah seorang panel di forum perdana ambang Ramadan yang bertajuk Bersediakah Kita di Masjid Daerah Putatan. Forum tersebut juga sebahagian daripada program Istiqbal Ramadan yang berlangsung selepas solat Isyak. Forum yang turut disiarkan secara langsung menerusi Facebook dihoskan Ustaz Muhammad Sabri Ibrahim dan ahli panel Dr. Sarip Adul. Antara pengisian program seperti gotong royong perdana dan juga kenduri sedaerah di masjid tersebut. Susulan gempa bumi lemah berukuran 3.8 pada skala Richter direkodkan berlaku di sekitar daerah Beluran pukul 8.39 malam tadi. Beberapa penduduk yang ditemui berkata aktiviti harian pada waktu itu berjalan seperti biasa. Bagaimanapun mereka sentiasa berwaspada terutama kemungkinan kejadian berulang. Dia bilang ada gempa bumi sini di Beluran yang macam dari Pitas juga habis tu pergi Beluran. Tengok-tengok juga itu yang dinding, mana tahu ada retak, tiada juga. Yang dinding kami di rumah kan. Berwaspadalah juga, itulah saya akan menengok saya selalu berita itu. Tidak rasa apa-apa, gegaran. So kami di rumah memang tidak rasa apa-apa gegaran kan. Kami diam-diam di rumah macam biasa saja. Gegaran langsung tiada rasa lah. Dalam keadaan 8.30 semalam aku ada kerja juga. Sentiasa kena berwaspada lah. Kami sebagai warga Beluran sentiasa berjaga-jaga. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) menerusi kenyataan memaklumkan gempa lemah tersebut di koordinat 65 darjah utara dan 117.5 darjah timur dalam jarak 47 km dari timur Pitas Sabah dengan kedalaman 7 km. Ya, baik. Sekian paparan dari negeri di bawah Bayu bersama saya Anisia Daules. Keluarga Malaysia, teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Kembali bersama Alif. Alif, silakan. Baik, terima kasih Anisia.